Salam bahagia. Jadi selamat pagi, selamat sore, selamat siang semua. Jadi paparan pada hari ini dibawakan daripada koleksi lama saya sendiri. Jadi inilah kadang-kadang berita terkini menyatakan bahawa banyak berlaku tuduh menuduh, tangkapan dan juga orang kata berperang mulut, ada yang menafi, ada yang jumpa di mahkamah dan sebagainya. Jadi kita nampak ahli politik masih lagi tidak calm down, tidak tenang. Jadi manakah mandat yang diberikan oleh rakyat itu? Sebenar-benarnya inilah yang dikatakan jika di Malaysia politik agak kurang matang sebabnya selepas habisnya pilihan raya masih lagi berlaku pertikaian sana sini. Jadi kita naklah satu pihak iaitu kerajaan dan pembangkang sebenarnya stop maksudnya crawling itu maksudnya tak ada lagi tuduh menuduh dan sebagainya. Jadi kita nakkan politik yang lebih segar bugar, maksudnya membina harapan untuk rakyat dan berjaya melepasi daripada orang kata pandemik selepas COVID-19 ini. Kita nampak ekonomi kita pula jadi apa yang berlaku sebenarnya kita perlu teruskan untuk bantu rakyat. Bukan tuduh menuduh, bukan menyatakan dana sana sini dan korek sana korek sini. Boleh tuduh tapi biarlah benda itu dijalankan mengikut lunas-lunas undang-undang. Tak perlulah diberikan orang kata taklimat media sehinggalah menyebabkan rakyat ini bila buka TV, buka itu, buka ini, tak ada benda lain saja kecuali tuduhan rasuah sana sini. Kita nak politik yang lebih matang. Contohlah kalaulah menteri yang menyebabkan road tax tak perlu ditampal pada kereta persendirian, apa salahnya road tax dihapuskan? Bukankah lebih baik daripada mengenakan road tax itu? Sebab rakyat terkesan dengan segala tekanan ekonomi selepas COVID ini. Jadi biarkanlah rakyat bebas maksudnya tanpa perlu renew road tax. Memang kerajaan boleh memungut hasil, tetapi hasil itu sebenarnya jika kita berikan semula kepada pemilik kereta, mereka akan lebih rasa wah, kerajaan ini sebenarnya begitu mementingkan keadaan semasa. Jadi road tax boleh dihapuskan sebenarnya. Why not? Bukan setakat tampal-tampal sajalah. Jadi sebenarnya yang kedua nak disebut bahawa petrol sebenarnya boleh diturunkan lagi. Yang kita pedulikanlah tentang subsidi itu, sebabnya Petronas pun sebenarnya merupakan hak milik negara. Jadi kita gunakanlah dana Petronas itu. Why not? Sebab kita dengar Petronas ini mengambil untung yang besar. Jadi tak perlu hairanlah. Sebab itu sebenarnya kerja mereka korek minyak excuse me, dan dapatkan sumber-sumber untuk negara. Sedangkan kaki tangan Petronas pun enjoy dengan bonus yang begitu besar. Jadi kenapa jadi kita perlulah satu pemikiran bahawa sharing profit itu sebenarnya membantu membina negara ini. Tak perlulah kita menyebut bahawa Petronas untung gila-gila tapi rakyat feel pinch of the economy yang dikatakan tidak berlaku recession. Itu sebenarnya unjuran Bank Negara Malaysia. Tetapi realitinya rakyat di bawah ini mengalami orang kata inflasi yang teruk. Harga barang-barang memang tak dapat dikawal lagi. Jadi di mana janji-janji Menteri Ekonomi, jadi buatlah sesuatu dengan segera. Jangan asyik buat media sosial, press conference, menyatakan itu ini, tapi matlamatnya barang masih lagi still naik dan nampaknya takkan turun lagi.
Ya, sebab hampir-hampir raya, hampir-hampir orang kata Ramadan ini, ya jadi banyaklah pusingan pula. Ramai yang kata ayam bekalan ayam pula kurang menjelang raya. Itu sebenarnya matlamat pemilik penternak ayam sebenarnya. Mereka nak kau untung di ketika isu-isu rakyat ini sedang dibincangkan. Mana menteri? Do something lah. Jangan too slow. Memanglah kita makan, boleh kurangkan. Tapi kita nampak bahawa kurang berkesan. Why take so long untuk bertindak? Jadi tengoklah balik kepada perbekalan telur di Malaysia ini. A bit orang kata menekan sebenarnya. Harga telur 10 biji RM5.90 untuk double A. Why?